Baik. Dan seterusnya juga kita akan membawakan kepada anda satu lagi perkongsian yang hangat diperkatakan sekarang ini, iaitu berkenaan dengan status semasa stok beras negara. Dan bersama dengan kita di dalam talian akan memperbincangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu ini. Saya kenalkan iaitu Dato' Azman Mahmud, merupakan Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya, terima kasih yang berbagi Datuk kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Yang berbagi Datuk mungkin boleh diberikan kemaskini terkini kerana tidak salah saya kemarin dilaporkan di Negeri Sembilan khususnya bekalan beras mencukupi dan juga berada pada keadaan yang dikatakan tidak seperti yang digembar-gemburkan. Cuma untuk status sehingga hari ini, bagaimanakah isu bekalan beras putih tempatan, Datuk? Okey, Ismail dan juga Raja Sofi. Ya. Saya. Perbualan berkaitan dengan beras dalam negara ini sebenarnya mencukupi. Cuma baru-baru ini bila kenaikan sedikit pada beras import, maka permintaan pada beras pasar telah meningkat. Maknanya ini merupakan salah satu fenomena yang bagi saya adalah berita baik kepada petani-petani kita yang seramai 240 orang di seluruh negara kerana permintaan beras tempatan yang begitu meningkat. Dan dengan pendekatan ini kita rasa ianya dapat memberi ruang dan juga peluang kepada petani-petani di seluruh negara dapat meningkatkan terutamanya bukan setakat SSL negara tetapi juga mendapatkan pendapatan juga SSL pendapatan petani itu sendiri. Okay. Baik, Datuk. Dan semalam juga seperti mana yang kita tahu, antara perkongsiannya iaitu 4 langkah yang diambil bagi mengatasi masalah ini. Dan antaranya kalau boleh saya kongsikan, yang pertama iaitu menambah bekalan di hypermarket. Selain daripada itu juga diberikan diskaun untuk membeli beras import bagi tujuan perniagaan. Dan yang kedua adalah 103 lesen borong kepada pemborong kecil. Yang ketiga seterusnya iaitu 41 bekalan ditambah di outlet Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Dan yang terakhir iaitu padi beras nasional iaitu yang menyelaraskan harga jualan beras putih import kepada 3,200 per tan metrik. Dan itu antara langkah intervensi yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri dan mungkin Datuk boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan 4 langkah ini. Datuk. Langkah yang pertama adalah sebenarnya kita sebelum itu kita berdialog dengan semua pemilang-pemilang padi di seluruh negara, melibatkan 157 pemilang padi di seluruh negara, supaya memberi tumpuan pengeluaran beras tempatan dan kita menggalakkan supaya 20% itu diserahkan kepada kerajaan untuk kita uruskan dan kita edarkan kepada seluruh negara beras tempatan. Kita menganggarkan lebih kurang dalam 2.3 juta dalam sebulan beras tempatan akan berada dalam pasaran. Langkah pertama adalah kita berbanyakkanlah beras-beras tempatan di hypermarket. Dan bermula pada 8 September, kita telah pun bertemu dengan semua hypermarket dan kita berbanyakkan beras di tempatan di hypermarket. Itu langkah yang pertama lah. Yang kedua, kita juga melantik lebih kurang 103 pemborong untuk kita mengedarkan beras-beras tempatan ni di kawasan-kawasan yang di luar hypermarket lah. Di kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan tidak memiliki beras tempatan. Yang ketiga, kita juga menggunakan intervensi menggunakan lembaga pertumbuhan peladang dan kita ada lebih kurang 1,400 outlet mereka di seluruh negara supaya rakyat juga mendapat beri peluang untuk membeli beras-beras tempatan di kawasan outlet ni lembaga pertumbuhan peladang ataupun peladang outlet lah. Dan yang seterusnya adalah kita juga ada Fama sebanyak 35 outlet Fama di seluruh negara termasuk di pasar-pasar tani Agro Madani yang dijalankan di seluruh negara. Dengan ruang dan peluang yang kita berikan ini, kita jangka dalam tempoh sebulan hingga 2 bulan ini beras tempatan akan banyak di pasaran dan dapat dimiliki oleh rakyat Malaysia lah. Yeah. Tidak. Okey. Ya. Yang berbagi Datuk, tadi yang berbagi Datuk menyebutkan berkenaan tentang kenaikan harga beras import menyebabkan permintaan kepada beras putih tempatan juga turut meningkat dalam satu kadar yang dikatakan mungkin agak mendadak. Cuma apabila dikatakan berkenaan tentang penawaran dan juga perbekalan beras import ini, keputusan kerajaan India untuk menghentikan ekspor beras. Jadi apakah ini memberikan dampak dan juga kesan yang domino ataupun berterusan bukan sahaja kepada Malaysia tetapi dari segi
perbekalan dan juga bekalan beras dalam stok bekalan beras negara, Datuk? Untuk makluman semua, India merupakan pengeksport 40% lah pengurasan beras dunia, maka ini akan memberi impak yang besar kepada seluruh dunia lah, termasuk Malaysia. Dan kita dapati bahawa paras sebelum ini lebih kurang 400 hingga 500 USD bagi harga beras dunia telah pun meningkat kepada 620 USD. Maka Malaysia ada pilihan, because beras import kita bukan kita kawal, maka Bernas terpaksa membuat penyelesaian pada 1 September dan meningkatkan harga beras mengikut pasaran dunia. Dan kita doakan agar perkara ini tidak berpanjangan supaya harga beras import terutamanya dapat stabil dan boleh dimiliki oleh rakyat Malaysia. Baik Datuk, antara inisiatif yang dilakukan adalah berkenaan dengan projek padi sekincang yang diumumkan oleh Yang Berhormat Berhormat Menteri. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi perkembangan berkenaan dengan projek tersebut. Datuk, bagaimana? Okey, untuk jangka panjang kita dah tanam padi lebih kurang dalam 60 tahun sebenarnya. Ya. Tahap SSL kita diparas 62 hingga 65%. Dan sudah tiba masanya kita kena ke arah yang lebih jauh dan berpandang lebih jauh. Kita kena melaksanakan satu projek, dinamakan projek berskala besar, sawah berskala besar. Dan salah satu projek sawah berskala besar, kita perkenalkan sawah berskala besar sekincang, mini sekincang. Maknanya kita cuba hendak mempraktiskan sekincang punya praktis ke seluruh negara. Maksudnya kita sekincangkan Malaysia, terutama di dalam penanaman padi supaya hasil padi meningkat. Baru-baru ini YB Menteri telah pun melancarkan dan juga menuai padi yang kita tanam di mini sekincang di Lat 1000 petis. Dan hasilnya amat menggalakkan. Kita capai sampai 11 metrik tan. Dan kita boleh, kalau negara kita mencapai purata 6%, 6 metrik tan saja, sebenarnya SNS kita dah 100%. Dan kita berharap agar dalam tempoh 3-4 tahun kita dapat mencapai sasaran yang 6% yield kita dalam purata dalam per hektar. Ya. Yang berbagi Datuk, tadi disebutkan oleh Raja Sofi berkenaan tentang projek penanaman padi di beras, padi di Sekinchan ataupun untuk penghasilan beras daripada kawasan Sekinchan. Kini kita juga melihatkan kepada inisiatif diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk melihatkan kepada kawasan penanaman padi di Sabah. Jadi bagaimana projek ini boleh merealisasikan hasrat untuk tujuan perbekalan yang mencukupi dan sejauh manakah progres itu sudah dimulakan dalam di peringkat dasar dan juga pelaksanaannya, Datuk? Sebenarnya di Sabah dan Sarawak, kita anggap mereka adalah kawasan Blue Ocean lah, yang kita boleh terokai untuk menanam padi. Cuma dalam era Sabah dan Sarawak ni kita perlukan pelaburan dari segi bekalan air lah, dari segi pengairan perlu diperkemaskan kerana masih lagi rata-rata di Sabah dan Sarawak masih menanam dalam tempoh satu musim lah, dan kita perlu menanam di 2 musim untuk 1 tahun lah. Contohnya negara Indonesia sekarang telah pun menanam sekitar 3 hingga 4 musim dalam setahun. Perkara ini perlu kita contohilah kerana peranan kita adalah untuk mencapai sasaran SSN negara supaya kita tidak bergantung harap kepada import lagi. Okey, baik Datuk. Dan mungkin juga Datuk boleh memberi sedikit komen lah berkenaan dengan inisiatif 5 kali 2 tahun untuk tuaian padi ini. Apa antara komen daripada Datuk sendiri? Itu adalah inisiatif pertama yang kita buat di kawasan Kedah. Kita anggarkan dalam tempoh dalam setahun hingga 2 tahun ini 30,000 hektar kita buat dalam tempoh 5 musim 2 tahun. Dan perkara ini perlu kita perhebatkan kerana ini akan meningkatkan kita punya pengeluaran beras negara. Dan kalau boleh kita nak peluaskan bukan setakat di Kedah, kita nak peluaskan di seluruh negara supaya ianya dapat meningkat. Salah satu alternatif kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran beras negara. SSL kita mencapai tahap yang lebih, kalau boleh 100%, itu yang kita harapkan pada masa akan datang. Dan juga mungkin Datuk boleh terangkan juga lah berkenaan dengan penggunaan formasi secara optimum, Datuk. Kita setakat ni alhamdulillah dalam negara kita rata-rata kebanyakan penanaman padi kita menggunakan mekanisasi dan informasi IoT
terutamanya tentang drone. Even tu kita pelaburan yang benih pun kita menggunakan drone dan juga transporter. Dan kita juga menggunakan drone dalam untuk racun dan juga baja. Dan perkara ini bagi saya kita tidak ketinggalan dari segi penggunaan IoT. Cuma kita kena mempertingkatkan kawasan-kawasan yang kurang dari segi sistem pengairan dan juga perataan. Perkara ini perlu kita teliti secara keseluruhan kerana perkara-perkara melibatkan pengairan dan juga perataan tanah merupakan faktor utama untuk kita meningkatkan pengeluaran setiap hektar padi negara. Ya. Yang berbagi Datuk, sudah pastinya untuk tujuan bagi projek penanaman beras secara peringkat nasional ini memerlukan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi bagaimana dilihat perbincangan berterusan dalam aspek penggunaan tanah secara optimum bagi konteks penanaman beras dan juga untuk menghasilkan penanaman dan juga penghasilan beras melalui penanaman padi ini dapat dilaksanakan secara optimum dan juga mendapat kerjasama antara kedua-dua entiti dan juga komponen ini, Datuk. Memang selama ini terjalin kerjasama di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Kita juga melalui saluran menggunakan mesyuarat Esko Pertanian di kalangan yang dipusatkan oleh Wali Menteri Pertanian. Dan kita dapati kalau kita ada kekeliruan dan juga permasalahan tentang kedua-dua berkaitan dengan petani, kita utamakanlah. Dan kita akan lihat dari aspek bagaimana peranan kerajaan persekutuan menyalurkan lebih kurang 1.8 bilion subsidi kepada pesawah-pesawah dan kerajaan negeri juga mengekalkan sawah-sawah padi sebagai sawah untuk ditanam padi. Maknanya perkara ini kerjasama kedua-dua pihak amat penting kerana kita bukan berfikir pasal kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, kita berfikir pada keterjaminan makanan itu yang lebih penting untuk rakyat Malaysia. Supaya kita tidak lagi bergantung harap 100% kepada import, supaya kita dapat menjaga rakyat kita. Baik, terima kasih yang berbagi Datuk atas penjelasan yang konklusif bersama dengan kita, komprehensif untuk memperjelaskan berkenaan tentang aspek penanaman padi dan juga penghasilan beras dalam konteks penghasilan beras tempatan. Terima kasih kepada yang berbagi Datuk Azman Mahmud, Ketua Pengarah Pengolahan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Baik, kita nak berehat seketika. Ya, betul. Dan kembali nanti banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda selepas ini. Ya.